Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. InsyaAllah kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum cikgu teruskan pembelajaran kita, mari kita lihat tugasan kamu pada minggu lepas. Cikgu ada bagi tugasan kamu pada minggu lepas, iaitu bina reka bentuk kereta menggunakan bahan kitar semula. Tarikh siap 20 Februari 2021, iaitu hari Sabtu. Jadi cikgu berharap kamu semua ni dapat siapkan tugasan itu untuk cikgu rekod markah kamu dalam petak siaran kamu. Arahan cara membuat tu kita tengok pada slide cikgu yang minggu lepas. Cikgu ada terang di situ kaedah-kaedah cara-cara untuk membina kereta daripada menggunakan bahan kitar semula. Okey. Sekarang ni tahniah kepada anak-anak murid cikgu yang telah menyiapkan reka bentuk kereta. Jadi di sinilah yang cikgu nak. Okey, macam inilah yang cikgu nak sebenarnya. Jadi kamu boleh buat hasilkan ada bentuk kereta. Okey, tahniah. Cikgu tahu kamu semua ni kreatif. Kreatif, sangat kreatif dalam membina dan mereka bentuk sebuah kereta. Tahniah diucapkan. Okey, kita pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini, iaitu 3.1.1. Itu menerangkan teknologi dan kepentingannya kepada kehidupan manusia. Dan 3.1.2 menghuraikan penggunaan teknologi peralatan secara konvensional dan moden dalam menghasilkan produk. Okey, kamu lihat di sini dalam buku teks kamu. Dalam buku teks kamu, cikgu rasa dalam muka surat 40. Lihat pada muka surat 40. Ia menerangkan teknologi dan kepentingannya. Di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan perkembangan teknologi pada masa kini. Ada gambar kereta api, peralatan untuk memotong, ada gambar tumbuhan di situ, ada gambar pembuatan kereta, ada gambar komputer, dan ada gambar pembuatan makanan. Sebelum tu kita lihat dulu apa maksud teknologi. Teknologi bermaksud penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan urusan harian manusia. Setiap bidang teknologi mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Jadi kalau kita tengok dalam teknologi pengangkutan, terciptanya kereta api yang boleh memuatkan ratusan penumpang. Jadi kereta api itu boleh bergerak di dalam bandar. Itu merupakan teknologi pengangkutan. Salah satu kemajuan teknologi pengangkutan. Kalau kita lihat di sini gambar alatan ni, peralatan untuk memotong. Jadi dari segi teknologi peralatan juga berkembang pesat, iaitu dapat memudahkan urusan manusia dan menjimatkan masa dalam melakukan sesuatu kerja. Okey, kita tengok satu persatu. Di sini cikgu tunjukkan gambar teknologi peralatan. Gambar pertama ni kita tengok penggunaan jentera ataupun alat untuk menanam anak padi. Kalau kita tengok dahulu, orang kampung menanam anak padi ni menggunakan kaedah konvensional, iaitu dengan mencucuk secara manual. Kita cucuk satu persatu dalam pedang tu.
Jadi sekarang ni dengan menggunakan mesin dapat memudahkan kerja kita dan menjimatkan masa. Begitu juga dengan peralatan Bosch ni. Peralatan Bosch ni adalah digunakan untuk memotong besi. Untuk memotong besi, jadi kerja-kerja memotong besi dapat dilakukan dengan cepat. Dapat melakukan dengan cepat dan menjimatkan masa. Dari segi teknologi pengangkutan pula, sesuatu kenderaan dapat dibina dengan kapasiti yang besar, iaitu dapat memuatkan ratusan penumpang dalam sesuatu masa. Jadi, kepentingan teknologi pengangkutan ini menjimatkan masa. Kita boleh bergerak dari satu destinasi ke destinasi yang lain dengan masa yang cepat. Contohnya kereta api laju ni dapat memuatkan beratus-ratus orang penumpang dalam sesuatu masa dan dapat bergerak dari suatu destinasi ke destinasi yang lain dalam masa yang cepat. Begitu juga dengan kapal terbang Airbus A380 ni dapat memuatkan penumpang, kalau tak silap cikgu, dalam 400 orang lebih dalam satu masa dan dapat mengangkut dan dapat bergerak dengan laju untuk pergi ke destinasi yang seterusnya. Begitu juga teknologi pertanian. Kita tengok di sini ada dua gambar yang cikgu tunjukkan pada kamu. Teknologi pertanian berkembang pesat pada masa kini, iaitu dari segi penggunaan tanah. Dengan adanya teknologi pertanian, kita boleh menanam sesuatu tumbuhan itu dengan tidak memerlukan keluasan tanah yang besar. Kita hanya boleh menanam suatu tumbuhan itu dalam beg plastik saja. Tetapi dapat menghasilkan hasil yang banyak. Contohnya pokok cili ni. Ini adalah pokok cili. Kita pergi pada gambar kedua. Di sini dipanggil teknologi pertanian, iaitu hidroponik. Tumbuhan ataupun tanaman boleh ditanam dalam bilik pun sekali boleh ditanam. Dia tidak perlu memerlukan kawasan yang luas, kawasan yang besar untuk menanam sayur-sayuran ini. Boleh ditanam di tempat yang sempit tapi dapat mengeluarkan hasil yang banyak. Ini semua teknologi. Begitu juga dengan teknologi makanan. Kita lihat di sini teknologi makanan. Dari segi teknologi makanan ini difokus kepada ketahanan makanan itu untuk disimpan dan juga kualiti makanan yang dihasilkan. Tengok di sini cikgu tunjuk contoh menggunakan teknologi makanan. Sesuatu makanan itu dapat dikekalkan kualitinya dan tahan lama. Begitu juga dengan bahan makanan dalam tin. Bahan makanan dalam tin ni boleh kita rasa dia sama saja dengan makanan yang fresh. Jadi ini semua memerlukan teknologi untuk mengawet makanan itu supaya makanan itu sentiasa boleh dimakan dan keadaan segar. Kita pergi khususnya teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi berkembang pesat dalam masa sekarang ni, iaitu kita menjimatkan masa kita, memudah urusan kita dan menjamin kehidupan lebih sempurna. Contoh, kita dapat berhubung dengan sanak-saudara kita yang berada jauh dengan hanya menekan butang call saja. Kita boleh call dia dan kita boleh buat video call. Jadi kita dapat mengeratkan hubungan kita sama keluarga, menjimatkan masa. Kita tak perlu pergi jumpa kawan kita di jauh duduk sana. Cukup kita boleh hanya telefon saja. Di sini cikgu tunjukkan kepentingan teknologi.
Pertama, menjimatkan masa, tenaga dan kos. Memberikan peluang kerjaya. Apabila wujudnya teknologi, jadi orang boleh bekerja dalam sesuatu kilang tu. Apabila kilang dibina untuk membuat sesuatu kerja, jadi orang ramai boleh bekerja dalam teknologi, sesuatu teknologi tu. Memudahkan urusan, seperti cikgu sebutkan tadi, memudahkan urusan bila wujudnya peralatan-peralatan canggih, dia akan memudahkan urusan kita. Memupuk nilai kreatif dan inovatif, ini memberi maksud teknologi membolehkan produk dihasilkan dengan mudah dalam mereka bentuk yang menarik dan berinovasi. Menjamin komunikasi yang cepat dan berkesan, iaitu komunikasi dapat dilaksanakan di seluruh dunia tanpa batasan masa menggunakan pelbagai medium seperti internet dan telefon. Macam kita, contoh yang biasa kita tengok adalah kita dapat melihat serangan langsung bola sepak kan. Serangan langsung bola sepak di kaca televisyen kita. Itu semua adalah teknologi. Dan akhirnya menjamin kehidupan yang lebih berkualiti. Bila wujudnya peralatan-peralatan canggih, kita dapat hidup dengan lebih berkualiti lah. Okay. Taraf hidup meningkat dengan pelbagai teknologi yang menyumbang kepada kemajuan dalam bidang teknologi. Okey, kamu tengok pula buku teks kamu muka surat 42 dan 43. Di situ ada membincangkan berkenaan perbandingan teknologi antara teknologi konvensional dan teknologi moden. Teknologi konvensional ni bermaksud teknologi yang lama lah. Teknologi yang lama berbanding teknologi yang moden. Teknologi sekarang ni. Okey. Tapi fungsi dia sama. Fungsi dia sama, itu memudahkan kerja manusia lah. Tapi dia berlainan waktu dan zaman. Okey, kita tengok pada gambar yang cikgu paparkan di sini. Ini gambar apa murid-murid? Ini adalah gambar orang kampung dulu di Kedah ni untuk apa? Untuk mendapatkan padi kan. Ini teknologi dulu. Jadi padi tu dia kena ketuk-ketuk dulu untuk mendapatkan biji-biji padi tu. Jadi satu kerja yang teruk lah orang zaman dulu untuk mendapatkan padi. Apabila adanya teknologi moden, terciptalah mesin memotong padi ni. Jadi bila padi tu dipotong ataupun dikerak, jadi padi tu terus dapat dihasilkan. Biji-biji padi dapat dituai dan terus diletakkan dalam lori ni. Dan terus boleh dihantar ke kilang. Okey, boleh faham murid? Begitu juga dengan alat ni. Ni alat apa ni? Ni adalah alat mesin blender, mesin pengisar. Ni juga adalah batu, lesung batu panggil, lesung batu. Kedua-dua alat ni adalah fungsi yang sama untuk mengisar ataupun menghancurkan bahan makanan kita. Kita tengok pada teknologi konvensional dulu. Teknologi konvensional, lesung batu ni kalau dulu kita pakai dia untuk menumbuk sambal belacan. Okay? Menumbuk sambal belacan, menumbuk bawang untuk memasak. Apabila terciptanya blender ni, pengisar ni, suatu kerja dapat dilakukan dengan cepat. Kita letak je cili, bawang dalam ni, kita hanya tekan button on, dia akan kisarkan. Okey, faham?
Okey, cikgu rasa cukup setakat ini dulu pada minggu ini, dan cikgu harapkan kamu dapat membaca baliklah. Baca balik buku teks kamu dari muka surat 38 hingga 43. Dan selepas tu kamu tengok dalam WhatsApp cikgu tu ada soalan yang cikgu lampirkan. Okey. Selamat menjawab dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.